Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan kemahiran tata bahasa iaitu ayat majmuk. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama ialah murid dapat menulis sekurang-kurangnya 2 daripada 4 ayat majmuk dengan betul. Murid boleh terus merujuk pada buku teks. Kita lihat ayat majmuk. Boleh saya bantu ibu? Sudah beberapa hari Singki di dapur, rumah Zara tersumbat. Zara mencari maklumat daripada internet untuk membantu ibunya, Puan Zura. Jadi situasi ini adalah satu permasalahan di mana Zara dan ibunya menghadapi masalah iaitu apa? Singki tersumbat. Mungkin ada benda asing yang mana tersekat dalam Singki tersebut. Jadi, apa yang dia buat ialah dia mencari penyelesaian dengan melihat kepada mungkin tutorial ataupun cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini pada internet lah. Sama juga kaedahnya yang boleh kamu gunakan kalau kamu hadapi sebarang masalah. Kita merujuk kepada sumber-sumber yang boleh kita percayai supaya kita dapat selesaikan masalah yang kita ada. Sebelum kita mulakan, kita lihat munshi cilik di bawah. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Contoh, Zara mengemas rumah, ibu Zara mengemas rumah. Jadi ayat tersebut digabungkan, Zara dan ibunya mengemas rumah menggunakan kata hubung dan. Okey, kalau contoh A itu adalah ayat tunggal, B juga ayat tunggal dan yang bawah tu ialah ayat majmuk. Zara mengemas rumah ayat tunggal, ibu Zara mengemas rumah pun ayat tunggal, digabungkan menggunakan kata hubung menjadi ayat majmuk. Kerana kalau ayat tunggal, kalau kita ingat balik, ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan juga satu predikat. Bila dah Zara dan ibunya bermaksud dua subjek, bermaksud ianya bukan lagi ayat tunggal, malah ianya ayat majmuk. Kita teliti dengan lebih lanjut. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat tunggal menggunakan kata hubung. Selalunya akan menggunakan kata hubung untuk menggabungkan kedua ayat ini. Contoh kata hubung yang boleh digunakan ialah dan, atau, sambil, serta, tetapi, manakala dan untuk. Apakah contoh ayat yang boleh kita berikan? Lihat contoh ayat berikut. Ayat tunggal yang pertama tu, A. Adam sedang menonton televisyen. B. Kamil sedang membaca buku. Untuk kita gabungkan kedua-dua ayat ini, kita boleh menggunakan contoh dia apa? Kata hubung manakala. Ayat majmuk ni ialah Adam sedang menonton televisyen manakala Kamil sedang membaca buku. Begitu juga ayat yang kedua. Adam belajar di Sekolah Kebangsaan Lembah Jaya. Kamil belajar di Sekolah Kebangsaan Lembah Jaya. Boleh digunakan ataupun boleh menggunakan kata hubung dan untuk menggabungkan kedua ayat ini. Contoh ayat majmuk ni ialah Adam dan Kamil belajar di Sekolah Kebangsaan Lembah Jaya. Seterusnya ialah ayat tunggal. Adam seorang murid yang pintar. Adam seorang murid yang nakal. Kita gabungkan menggunakan kata hubung tetapi. Adam seorang murid yang pintar tetapi nakal. Ayat di bawah pula, kamu hendak minum teh, kamu hendak minum kopi, digabungkan menggunakan kata hubung atau. Kamu hendak minum teh atau kopi? Tanya kawan. Macam tu kita tanya kawan kita. Dan kalau kita lihat, Adam seorang murid yang pintar tetapi nakal ini mempunyai satu subjek dan juga dua predikat. Disebabkan itu, dipanggil sebagai ayat majmuk. Sama juga macam kat bawah, satu subjek dan dua predikat. Kita kembali semula kepada cerita Zara. Yang pertama, Puan Zura menggunakan pelocok. Singki dapur Puan Zura masih tersumbat. Okey, diberi kata hubung tetapi di sebelah kiri itu, tetapi berwarna merah. Ayat yang penuh, ayat majmuknya, Puan Zura menggunakan pelocok tetapi singkir dapurnya masih tersumbat. Mempunyai satu subjek dan dua predikat kerana dia menggunakan pelocok tetapi singkir dapurnya masih tersumbat.
Kita lihat contoh yang kedua, gambar yang kedua ialah mereka melakukan pencarian ataupun nak selesaikan masalah dengan mencari bahan-bahan di internet. Nombor 1, Zara melayari internet menggunakan tablet. Yang kedua, Ibu Zara melayari internet menggunakan tablet. Kedua-duanya melakukan perkara yang sama. Jadi kita boleh gunakan kata hubung dan. Contoh yang boleh kita berikan ialah Zara dan ibu melayari internet menggunakan tablet. Zara dan ibu melayari internet menggunakan tablet. Menggunakan kata hubung dan. Dekat sini pula ayat yang mempunyai dua subjek dan satu predikat kerana ada dua orang melakukan perkara yang sama. Satu perkara lah predikat dia. Baik, gambar yang ketiga pula, Zara mengajak ibunya. Zara mencuba kaedah daripada internet. Digabungkan menjadi ayat majmuk seperti berikutlah. Zara mengajak ibunya untuk mencuba kaedah daripada internet. Bila kita cuba selesaikan sendiri tapi masih tidak boleh untuk selesaikan, maka kita bolehlah cari sumber-sumber yang boleh dipercayai daripada internet ataupun bertanya kepada orang yang tahulah. Situasi yang keempat, nombor pertama, Zara berjalan ke arah sinki. Yang kedua, Zara membawa serbuk penaik. Ayat majmuk ni ialah Zara berjalan ke arah sinki sambil membawa serbuk penaik. Yang kelima pula, Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang sinki. Ibu Zara mencurahkan cuka. Ayat majmuk ni ialah Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang sinki, manakala Ibu Zara mencurahkan cuka. Pada ayat ini terdapat dua subjek, Ibu Zara dan juga Zara, dan juga dua predikat iaitu memasukkan serbuk penaik dan juga mencurahkan cuka. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Diharapkan murid dapat faham akan penggunaan kata majmuk. Kepada mereka yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang komen dan cadangan pernah membaikan sangatlah dialu-alukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.